العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita muka surat 85. Katanya zikir ketika rakaat. Banyak hadis sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan bahawa baginda bertakbir ketika rakaat dan itu hukumnya sunat. Apabila ditinggalkan maka hukumnya makruh tanzih. Solatnya tidak batal dan tidak perlu digantikan dengan sujud sahwi. Demikian halnya semua bacaan takbir dalam solat selain takbiratul ihram. Kerana takbiratul ihram adalah salah satu rukun dalam solat yang tidak akan sah jika tidak dilakukan. Telah kami jelaskan jumlah takbir dalam solat pada bab-bab pertama perbahasan tentang solat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sembahyang ada rukun yang dikenali sebagai rakaat. Semua kita tahulah. Benda ni tak banyak pun tahu belaka. Tokang dok buka kitab siang malam tak tahu rakaat pula. Baik. Yang mana kata Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa taala, banyak sekali hadis sahih. Dia terbahagi kepada beberapa hukum. Ada hadis yang dinamakan sebagai hadis sahih dan ada hadis yang dinamakan sebagai hadis dhaif. Ada hadis yang dinamakan sebagai hadis hasan dan ada hadis yang dinamakan sebagai hadis maudhu'. Ni secara pembahagian kasar. Hadis sahih ni adalah hadis yang cukup padanya 5 syarat. Mesti kena cukup 5 syarat ni barulah dinamakan sebagai hadis sahih. Yang pertamanya adalah ittisalus sanad, bersambung sanad. Setiap seorang perawi mesti dia kena dengar daripada guru dia. Begitulah berterusan sehingga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita buat contoh. Kita nak faham bersambung sanad. Sebagai contoh, Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu adalah seorang ulama yang cukup terkenal. Imam Malik bin Anas, seorang ulama daripada negeri Madinah yang cukup terkenal. Dia berasal daripada negara Yaman. Keluarga dia asal daripada negara Yaman. Yang mana Imam Malik bin Anas dia tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah sebab jauh di antara dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih daripada 100 tahun di antara dia dengan Rasulullah. Dia tidak sempat. Jadi apabila dia tidak sempat, maka mesti ketika dia kata ni Rasulullah khabar, ni perbuatan Rasulullah, mesti dia kena ambil daripada siapa, orang tu ambil daripada siapa, orang tu ambil daripada siapa, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah. Baik. Maka Imam Malik ketika dia meriwayatkan hadis, apabila dikata perkataan Rasulullah mesti kena khabar, ambil daripada siapa. Okey, contoh Imam Malik ambil hadis ni daripada Imam Ibn Shihab Az-Zuhri. Imam Ibn Shihab Az-Zuhri ambil daripada Imam Nafi'. Imam Nafi' ambil daripada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Malik memang guru dia sungguh. Ibn Shihab Az-Zuhri adalah guru dia. Ibn Shihab Az-Zuhri memang anak murid kepada Imam Nafi'. Imam Nafi' memang anak murid kepada Abdullah bin Umar. Itu dipanggil sanad bersambung. Baik, satu. Syarat mesti sanad yang bersambung. Yang keduanya, mesti perawi yang meriwayatkan hadis setiap seorang mesti bersifat adil. Maksud adil ni adalah tak pernah pun cakap pelawak walaupun sekali. Tak pernah pun pelawak. Kalau pernah pelawak, tak payah lam. Kita tak tahu apa kali pelawak. Kita tak tahu apa kali pelawak. Ulama hadis memang cukup berhati-hati kalau sekiranya perawi itu pernah melakukan pendustaan. Baik. Dan mesti tidak melakukan dosa besar, tidak mengekalkan dosa kecil. Yang penting dia saat itu bersifat dengan adil.
Lepas tu yang ketiganya mesti kena dhabit. Dhabit ni maksudnya diingat sungguh benda hak yang diambil daripada guru dia. Walaupun berpuluh-puluh tahun hak yang diambil daripada guru dia khabar kepada orang sebagaimana hak yang diambil daripada guru dia. Diingat sungguh, sama ada ingat melalui ingatan ataupun dia dhabit melalui tulisan. Kalau dia dhabit melalui tulisan, masa dia belajar dengan guru dia tulis belaka, benda hak yang ditulis memang betul, hak yang keluar daripada mulut guru dia disimpan molek buku ni, tak ada siapa hak yang boleh ubah sehingga dikhabar balik kepada orang. Okey, tu dhabit juga. Dan penilaian dhabit ni bukan mudah lah. Ulama-ulama kaji yang kadang-kadang dia dengar, dulu muka boge ni, hadis ni, tiba-tiba 2 tahun lepas tu muka bola lain. Ni masalah ingatan ni, masalah ni. Maka masalah lalu perawi tu. Mesti yang ketiga mesti dhabit. Yang keempat, tidak syad. Tidak syad ni maksudnya dia tidak menyalahi orang yang lebih hebat daripada dia. Kadang-kadang perawi tu thiqah dah, tetapi meriwayatkan hadis yang mana hadis dia menyalahi perawi yang lebih thiqah daripadanya. Maka warna pula benda sama. Kata gini, aku kata gini, warna berbeza. Maka tengok mana hak yang lebih hebat lagi, mana hak yang lebih thiqah. Hak yang lebih thiqah diambil hadisnya, manakala hak yang bermasalah saat itu maksudnya yang menyalahi orang yang lebih thiqah dinamakan hadis yang syadz. Tidak diterima hadis dia. Pada pak yang kelimanya tidak ada illah, tidak ada penyakit yang boleh merosakkan hadis tersebut. Okey, ni secara ringkas. Apabila cukup pada suatu hadis 5 syarat ni, barulah dinilai hadis itu sebagai hadis sahih. Baik. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak cukup salah satu daripada 5 syarat tersebut. Manakala hadis hasan adalah syarat saat itu ada pada hadis itu, cuma syarat dia rendah sikit, tidak seperti syarat hadis sahih. Hadis maudhu' adalah hadis yang direka-reka. Okey, itu secara ringkas berkenaan dengan hadis. Hadis yang boleh diterima dalam hukum hakam adalah hadis sahih dengan hadis hasan. Manakala hadis dhaif ada perbincangan yang panjang di kalangan ulama hadis. Cuma benda yang kita nak khabar, kata Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, banyak hadis sahih, bukan satu, banyak, lebih daripada 2. Yang mana hadis sahih ni datang daripada Rasulullah yang menceritakan bahawa baginda bertakbir ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaat. Ketika Rasul rakaat, Rasul kata Allahu akbar. Jadi ketika kita rakaat saat itu, kita kata Allahu akbar sebab benda tu dilakukan oleh Rasulullah. Benda tu sentiasa dilakukan oleh Rasul. Rasulullah ketika nak rakaat, Rasul kata Allahu akbar. Okey, itu asas. Jadi benda tu sentiasa dibuat oleh Rasulullah. Kita buat kerana Rasulullah buat. Cuma apakah hukum ucapan tersebut? Sini ulama bincang. Sekarang ni ulama sepakat, sekata mengatakan Rasulullah ketika selepas daripada membaca surah, selepas daripada membaca Fatihah, membaca sepotong daripada ayat Al-Quran ataupun beberapa potong daripada ayat Al-Quran sebelum daripada rakaat, masa Rasul nak rakaat, Rasul kata Allahu akbar. Itu sekata tanpa ada khilaf, sebab banyak sekali hadis yang menjelaskan hal tersebut. Cuma ulama bincang, ucapan Allahu akbar ketika kita turun kepada rakaat tu hukum dia benda ke? Sini ulama bincang. Hukum dia benda. Majoriti ulama kata hukum dia adalah sunnah. Sunnah muakkadah. Sunnah yang muakkad, yang kuat tuntutan, kerana Rasul tidak pernah tinggal. Dia kalau tinggal juga, dia kata sunat kan saat ni, kalau tinggal juga sah lagi sembahyang. Cuma dia telah melakukan perkara makruh. Namun di sana ada sebahagian daripada ulama kata bukan sunat, wajib. Ada pandangan kata wajib. Kena kata, tapi pandangan bukan majoriti, kena kata Allahu akbar. Dia kata dosa. Jadi sekarang ni sepakat ulama mengatakan benda tu dikata oleh Rasulullah. Cuma hukum kita sembahyang, kita kata benda tu. Apakah hukum? Ni ulama bincang. Masing-masing ada alasan. Baik, dalam mazhab Imam Syafi'i dan pandangan majoriti ulama, hukum mengucapkan Allahu akbar ketika kita nak turun kepada rakaat, hukum dia adalah sunnah. Apabila ditinggalkan, maka hukumnya adalah makruh tanzih. Ni istilah-istilah yang perlu kita kena tahu. Dia makruh terbagi kepada 2. Yang pertamanya nama dia makruh tanzih, yang keduanya makruh tahrim. Ulang sekali lagi ya. Yang pertama makruh tanzih, yang keduanya makruh tahrim. Cuma istilah makruh tahrim tidak banyak diguna dalam fiqh mazhab Imam Syafi'i. Ia banyak diguna dalam fiqh mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi memang cukup banyak penggunaan makruh tahrim. Makruh tahrim sikit sangat diguna dalam mazhab Imam Syafi'i. Okey.
Apa perbezaan di antara makruh tahrim dengan makruh tanzih? Perbezaannya adalah makruh tanzih kalau orang tu buat makruh tanzih, dia tidak berdosa. Tapi dia melakukan kesalahan. Dia melakukan larangan tapi tidak berdosa. Kalau ditinggal makruh tanzih dapat pahala. Manakala makruh tahrim kalau dia buat berdosa. Makruh tahrim kalau dia buat berdosa. Kalau ditinggal dapat pahala. Dah bezakan ni pula dengan haram. Pula dah. Haram kita buat dosa, tinggal dapat pahala, sama dengan makruh tahrim. Bezanya adalah haram teguhannya tinggi. Manakala makruh tahrim teguhan dia rendah. Tak faham lagi apa guna istilah yang diguna dalam fiqh. Dia di sana ada ni usul fiqh sikit. Malah sebenarnya nak cerita bab usul fiqh ni sebab tidak sesuai lah kan. Tapi tak apa, kita sebut sikit. Dalam usul fiqh dia panggil ada istilah hukum yang sabit dengan dalil qat'i dan ada istilah hukum yang sabit dengan dalil dhanni. Di sana ada hukum yang sabit dengan dalil qat'i, dalil yang diyakini. Di sana ada hukum yang sabit dengan dalil dhanni, bukan dalil yang diyakini, tapi kuat sangkaan bahawasanya hukum dia begini. Larangan makruh tahrim adalah larangan yang sabit dengan dalil dhanni, bukan dalil qat'i. Manakala haram adalah larangan yang sabit dengan dalil qat'i. Ni istilah yang digunakan dalam mazhab Hanafi. Ala kulli hal, apa yang disebut oleh Imam Nawawi di sini adalah hukum meninggalkan ucapan Allahu Akbar ketika kita nak rakaat adalah makruh. Apa makruh? Benda tu dilarang oleh syarak. Allah dan Rasul larang. Jangan kata makruh je boleh buat. Tak, benda makruh benda dilarang. Cuma larangannya tidak seperti larangan haram. Kena faham, larangan benda dilarang. Sebab itulah kita kena anggap besar benda yang dilarang. Allah Ta'ala tak suka, Rasul tak suka, Rasul larang, Allah Ta'ala larang. Benda ni tak boleh buat. Bukan kita kata boleh buat benda makruh, sebab benda dilarang. Cuma larangan dia bukan larangan mu'tamad, bukan larangan putus. Sehingga kan kalau orang tu buat juga sehingga kan berdosa. Bukan lagu tu, dia tidak berdosa. Ya, cuma adalah maksudnya dicela ataupun adalah akan, kalau cakap kita akan kena tegur orang. Baik, di akhirat nanti apa buat benda makruh tapi tidak berdosa. Solatnya tidak batal dan tidak perlu digantikan dengan sujud sahwi. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau orang tu tinggal lafaz Allahu Akbar ketika nak turun rakaat, tidak perlu dia gantikan dengan sujud sahwi, kerana ucapan Allahu Akbar itu ia bukanlah termasuk dalam sunat ab'ad, bukan, ia hanyalah sunat hay'ah. Dalam mazhab Imam Syafi'i ada sunat ab'ad, ada sunat hay'ah. Sunat ab'ad kalau orang tu tinggal, sunat dia sujud sahwi. Baik, demikian halnya semua bacaan takbir dalam solat. Semua bacaan takbir sama dengan takbir ketika kita nak turun daripada rakaat, tapi melainkan takbiratul ihram. Takbiratul ihram doa. Kalau tinggal takbiratul ihram maka tidak sah sembahyang, kerana takbiratul ihram adalah salah satu daripada rukun sembahyang. Kerana takbiratul ihram adalah salah satu daripada rukun dalam solat yang tidak akan sah jika tidak dilakukan, melainkan kalau orang tu tidak mampu. Orang tu tidak mampu, sebagai contoh dia sakit, siapa kena nak cakap pun tak boleh, maka ketika tu gugur tuntutan daripada dia untuk melafazkan takbiratul ihram. Tapi selama ada akal, tetap wajib kepada dia kena sembahyang. Telah kami jelaskan jumlah ni kesemua takbir dalam solat pada bab-bab pertama perbahasan tentang solat. Nu dalam bab pertama nu, ingat orang hak yang ingat dan lupa orang hak yang lupa. Dan hamba yakin lupa orang hak yang lupa lebih banyak daripada orang ingat. Berapa bilangan takbir hak yang disebut sebelum daripada dah ingat belaka dah lupa. Tapi sebenarnya lupa ni memang sifat kita. Dia manusia, dalam bahasa Arab dia panggil nas. Minal jinnati wan nas. An-nas adalah manusia. Dia perkataan an-nas dalam bahasa Arab diambil daripada perkataan nisyan, perkataan lupa. Manusia dinamakan sebagai nas kerana terlalu banyak lupa. Memang lupa semua kita. Ada satu riwayat daripada Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang ulama hadis. Dia adalah anak murid kepada Imam Syafi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, bahawa seluruh bacaan takbir ini hukumnya wajib. Apakah bacaan takbir ni harus dipanjangkan
ada dua pendapat daripada Imam Syafi'i. Okey, habis. Imam Nawawi buat mari pandangan daripada Imam Ahmad bin Hanbal, bahawasanya pandangan Imam Ahmad bin Hanbal bahawasanya bacaan takbir dalam sembahyang hukumnya adalah wajib. Okey, habis. Lepas tu kata Imam Nawawi nak bincang part lain. Apakah bacaan takbir ni harus dibaca panjang? Kita baca Allahu Akbar ke Allahu Akbar? Kita panjangkan Allah, matkan Allah ataupun pendekkan? Ketika kita nak turun kepada rakaat, kita kena panjangkan takbir ke kita kena pendekkan takbir? Kata Imam Nawawi, ada dua pendapat daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Ada dua pendapat daripada Imam Syafi'i. Kita apabila sebut kata dua pendapat daripada Imam Syafi'i, kita jangan anggap ni pandangan ulama je. Jangan. Itu adalah satu kesilapan. Orang kalau dia dengar, ni pandangan ulama, dia kata ni pandangan ulama. Allah Rabbi, sebenarnya dia jauh daripada ilmu. Dia tidak tahu. Kalau dia kaji sungguh, dia orang yang mengkaji pandangan ulama, dia akan melihat bahawasanya pandangan ulama tersebut bukanlah pandangan biasa. Pandangan yang melalui proses pengkajian yang cukup mendalam daripada dalil Quran dan hadis. Ni pandangan ulama je. Dak, Allah Rabbi, itu ada satu kesilapan. Ada kadang-kadang kita duduk dengar kata ni pandangan ulama. Dia ingat pandangan ulama ni macam pandangan orang kapur. Kita kena faham, pandangan ulama seperti Imam Syafi'i adalah suatu pandangan yang dikeluarkan setelah daripada melalui proses pengkajian yang cukup mendalam, melalui bermacam-macam kaedah yang digunakan bersandarkan kepada dalil daripada Quran dan hadis. Allah Rabbi, itu yang dimaksudkan pandangan Imam Syafi'i. Bukan pandangan duduk kedai kopi je. Pandanganku gini. Pandanganku sepatutnya kena buat gini. Bukan kena buat begitu. Tu pandangan kita. Ni dema ni sifat takwa ada dalam hati. Kewajipan kepada dia bagi orang yang tahu kena nyatakan hukum. Mereka mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis. Ada riwayat menceritakan, cuba kita tengok, ada riwayat menceritakan. Ada riwayat. Apabila kata ada riwayat ni, Amba tidak menghukumkan riwayat ni sebagai riwayat sahih, tapi ni riwayat masyhur. Satu ketika Imam Syafi'i pergi di rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i adalah guru kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal adalah ulama hadis. Tetapi oleh kerana Imam Ahmad bin Hanbal tidak belajar cara untuk mengeluarkan hukum daripada hadis secara mendalam, sehingga kan Imam Ahmad bin Hanbal masa pada ketika itu sebelum daripada belajar dengan Imam Syafi'i, dia seperti ulama-ulama hadis yang lain, tidak mahir dalam mengeluarkan hukum daripada hadis. Bukan tidak pandai, tidak mahir, tapi setelah daripada dia belajar dengan Imam Syafi'i, akhirnya dia menjadi ulama fiqh yang cukup hebat, sehingga kan sampai kepada ulama mujtahid. Oleh kerana terlalu banyak sumbangan, terlalu banyak kebaikan Imam Syafi'i kepada dia, sehingga kan setiap kali dia sembahyang, setiap kali dia berdoa, dia akan berdoa untuk Imam Syafi'i. Siapakah anak dia tanya, siapa Syafi'i ni, siapakah ayah dia doa semua. Ni ada riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai satu ketika Imam Syafi'i datang ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal, ziarah anak murid dia. Sepanjang malam, ni yang mereka akan cerita, ni diriwayatkan, diceritakan, sepanjang malam Imam Syafi'i tidak tidur. Tidak tidur. Kerana benda? Kerana duk mikir benda kah yang dapat dikeluarkan hukum daripada hadis. Kata Rasulullah, ya Umair, ma fa'alan Nughair. Hadis yang pendek. Hadis ni diceritakan oleh Anas bin Malik, tak silap ingat. Ketika Anas bin Malik ada adik kecil, yang mana adik kecil dia saat itu ada seekor burung ciok, mampu burung ciok dia. Maka dia sedih. Rasulullah pergi kat dia, cuba menghiburkan hati budak. Kata Rasul cakap dengan dia, ya Umair, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai bapa kepada Umair, apakah yang keadaan burung ciokmu? Rasul tanya dia. Imam Syafi'i fikir hadis ini sepanjang malam untuk mengeluarkan hukum. Sanggup tidak tidur, kerana melihat ada tanggungjawab yang Allah Ta'ala pertanggungjawabkan kepada dia dalam mengkaji hukum supaya dapat diambil manfaat oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam masalah ni Imam Syafi'i selepas daripada dia buat pengkajian demi pengkajian, ternyata Imam Syafi'i ada dua pendapat dalam masalah ni. Yang mana kata Imam Nawawi, di antara dua pendapat tersebut, pendapat yang paling benar adalah pendapat yang paling benar, paling kuat adalah pendapat beliau yang kedua, bahawasanya dianjurkan untuk dibaca panjang sampai kepada kedudukan rakaat, sehingga sibuk dengan zikir rakaat agar tidak ada satu bahagian pun dalam solat yang kosong daripada zikir. Kata Imam Syafi'i,
Hak yang kata Imam Nawawi, hak yang paling betulnya daripada dua pandangan adalah sunat dipanjangkan ucapan Allahu Akbar ketika kita nak rakaat. Start daripada kita bergerak untuk rakaat sehingga sampai kepada rakaat, biarlah ada dipenuhi dengan ucapan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Supaya setiap juzu daripada perbuatan kita turun daripada qiyam kepada rakaat tidak sunyi daripada zikir. Ada zikir di situ. Ni alasan dia. Okey, habis. Katanya lain halnya dengan takbiratul ihram, berbeza dengan takbiratul ihram, kata Imam Nawawi. Kerana yang benar adalah disunatkan untuk dibaca pendek. Takbiratul ihram tidak afdal, Allahu Akbar afdal. Dia Allahu Akbar, takbiratul ihram. Manakala takbir rakaat afdal panjang untuk memenuhi pergerakan tersebut dengan zikir, supaya sepanjang pergerakan turun kepada rakaat ada zikir dia. Kerana katanya kerana yang benar adalah disunatkan untuk dibaca pendek, kerana disertai dengan niat salat. Apabila dibaca panjang maka akan terlalu memberatkan bagi orang yang salat, dan jika dibaca pendek maka akan menjadi lebih mudah baginya. Kan kita niat dalam mazhab Imam Syafi'i perlu diletakkan dalam takbiratul ihram. Niat perlu diletakkan dalam takbiratul ihram. Sebaik-baiknya adalah sepanjang takbiratul ihram kita ada niat. Itu hak yang sebaik-baiknya. Maka ketika kalau kita panjangkan Allahu Akbar, jadi semakin panjang tempoh masa untuk kita berniat, maka ia lebih payah berbanding dengan Allahu Akbar. Boleh faham kan? Kita takut kita faham ni, kalau kat Allahu Akbar ni lebih mudah niat daripada Allahu Akbar. Sebab masa panjang Allahu Akbar kita boleh letak situ. Kan gitu kan? Dia bukan begitu, maksud dia gini. Kita dalam masalah kita takbiratul ihram, sepanjang ucapan Allahu Akbar, hak yang paling afdal start daripada A sampai ke bar ada niat. Boleh faham? Ada niat. Jadi kalau kita panjangkan, dia lebih susah berbanding dengan kita pendekkan. Itu maksud dia. Baik. Sebenarnya kalau kita belajar bab niat, kita takbiratul ihram boleh dikatakan kebanyakan orang sembahyang takbiratul ihram sepanjang takbiratul ihram ada niat. Sebab masa kita kata Allahu Akbar, kita sedar kita ingin mengerjakan sembahyang. Baik. Seterusnya kata dia, maka akan menjadi lebih mudah baginya. Demikian juga hukum takbir-takbir yang lain. Takbir-takbir yang lain sunat kita pendek. Penjelasan akan hal ini telah pun berlalu pada perbahasan takbiratul ihram, wallahu alam. Dalam perbahasan takbiratul ihram dijelaskan dah permasalahan yang kita bincang pada malam ni. Cuma oleh kerana kita bincang sebelum ni, rasanya sebelum PKP lagi, dalam PKP hilang belaka dah. Lepas PKP sambung balik, jadi tak ingat jugalah. Siapa kamba pun tak ingat kau. Apabila telah sampai pada kedudukan rakaat, selanjutnya membaca zikir rakaat, iaitu subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Jadi apabila kita rakaat sampai kepada kedudukan rakaat, sampai hak rakaat, terus sunat kita baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim sebanyak 3 kali. Baik, sebanyak 3 kali. Cuma di sana ulama sebenarnya berbeza pandangan. Adakah 3 kali je hak yang paling afdal ataupun tidak ada bilangan yang tertentu? Sini ada perbincangan di kalangan ulama. Apa hak yang masyhur dalam mazhab Imam Syafi'i adalah yang paling sempurna sebanyak 3 kali subhana rabbiyal azim. Tapi kalau kita nak tambah lebih daripada 3 kali sekalipun tidak menjadi masalah. Bahkan di sana ada beberapa riwayat yang sahih, Rasulullah membaca ni subhana rabbiyal azim dalam rakaatnya sepanjang masa seperti Rasulullah qiyam. Rasul ketika Rasul sembahyang qiyam, kadang-kadang Rasul baca surah Baqarah, dan Rasul rakaat selama tempoh dia qiyam, selama tempoh dia baca surah Baqarah. Lebih kurang dalam surah Baqarah lebih kurang dalam 2 juzuk setengah. Kita 1 juzuk kalau orang baca dengan laju dalam 25 minit, 20 minit. Kalau orang baca biasa dalam 30 minit. Lebih kurang dalam 20 minit. Tapi Allah Ta'ala bagi keberkatan waktu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok kebiasaannya, kalau surah Baqarah ni lebih kurang dalam sejam lah nak habis dia. Lebih kurang dalam sejam. Tu dia rakaat dalam keadaan sejam. Rakaat. Ni hak yang disebut dalam hadis. Allah.
Tak tahu lah, rasanya tak pernah kita buat kan. Cuba buat sekali supaya kita tiru apa yang pernah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Dalam riwayat ni tidak ada penambahan wa bihamdi. Nanti kita akan bincang penambahan wa bihamdi kerana di sana ada beberapa suara, suara sumbang. Kita kata suara sumbang yang mengatakan penambahan wa bihamdi adalah bid'ah. Nanti kita akan bincang masalah ni. Kita baca dulu sikit lagi. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Artinya maha suci Tuhanku yang maha agung, maha suci Tuhanku yang maha agung, maha suci Tuhanku yang maha agung. Kita duk baca semua subhana rabbiyal azim, kita rasa biasa. Sebenarnya zikir subhana rabbiyal azim bukan zikir biasa, zikir luar biasa. Allah Taala kurniakan kepada kita zikir ini. Allah Subhanahu Taala perintah kepada kita untuk melakukan zikir ini. Zikir ini memang cukup hebat. Ni zikir para malaikat. Antara zikir para malaikat adalah subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, subhanallah, subhana rabbik, subhana rabbi, subhanakallahumma wa bihamdik. Ni zikir para malaikat. Dalilnya dalam Al-Quranul Karim ketika Allah Subhanahu wa taala khabar kepada para malaikat bahawa Allah Taala nak menjadikan khalifah di atas muka bumi. Dan itu mereka kata qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, mu nak jadi orang yang melakukan kerosakan atas muka bumi, orang yang menumpahkan darah, sedangkan kami sentiasa bertasbih dengan memuji Engkau. Di antara zikir yang Allah Ta'ala bagi kepada malaikat adalah bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga bertasbih kepada Allah adalah zikir yang dilakukan oleh semua makhluk. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Maksudnya adalah setiap sesuatu makhluk Allah Ta'ala sentiasa bertasbih kepada Allah Ta'ala, tetapi kamu tidak memahami tasbih mereka itu. Tasbih ni sebenarnya adalah zikir yang cukup mulia, yang cukup hebat, yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Sebab itulah ketika kita ucapkan perkara tersebut, kita kena rasa ini adalah suatu kemuliaan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Baru jelira, barulah kita dapat menjiwai zikir tersebut. Kalau kita rasa biasa, maka dia akan mari perasaan biasa juga dalam hati. Apabila kita rasa benda ni yang besar, yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, makalah barulah kita dapat menjiwai perkara tersebut. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Maha suci Tuhan yang maha agung, maha suci daripada segala kekurangan. Sedikit pun tidak ada kekurangan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada riwayat Huzaifah radhiyallahu taala anhu, Hudzaifah bin Al-Yaman. Dia dengan ayah dia adalah sahabat radhiyallahu anhuma. Dia ni dikenali sebagai orang yang memegang rahsia Rasulullah. Rasul khabar kepada dia nama-nama golongan munafiqun yang berada di kota Madinah, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rakaatnya yang panjang mendekati panjang bacaan surah Al-Baqarah, An-Nisa dan Al-Imran mengucapkan subhana rabbiyal azim. Tu dia. Dalam riwayat ni Sahih Muslim. Hadis dalam kitab Sahih Muslim adalah hadis sahih daripada Hudzaifah bin Al-Yaman, yang mana Rasulullah dalam rakaatnya yang panjang mana mendekati panjangnya, hampir panjangnya seperti bacaan surah Al-Baqarah campur surah An-Nisa campur surah Al-Imran. 3 surah. Cuba buka sekali kat gini lepas daripada Isya, nak tahu panjang mana 3 surah Baqarah, lepas tu An-Nisa, Al-Imran. Cuba buka tengok. Panjang itulah tempoh Rasul rakaat, dan sepanjang rakaat tersebut Rasul baca benda subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Allah, dah berapa sampai ke lama tahap tu boleh buat? Kerana sembahyang adalah tempat bermunajat seorang hamba dengan Allah. Ketika seorang bermunajat dengan kekasihnya, semakin lama semakin suka, semakin lama semakin suka. Sebagaimana orang nikah kan, malam pertama kan, kejap je siang hari subuh. Begitu tak? Ke tak pernah lalu benda ni? Ke buat malu-malu lah ke? Kan gitu kan? Maksudnya kita kalau kita duduk dengan orang yang kita kasih, orang yang kita sayang, semakin lama semakin kita suka. Tapi kalau orang yang Allah, hati kita tak suka dengan dia, kalau boleh kejap-kejap je, tak mau lama-lama. Tapi kalau orang yang kita suka, selama mana semakin lama semakin suka, semakin lama semakin suka.
Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia berada dalam sembahyang, oleh kerana sembahyang adalah tempat bermunajat di antara hamba dengan Allah, maka semakin lama semakin suka. Sebab itulah ketika rakaat ucapan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim mengambil masa yang seperti membaca surah Al-Baqarah, surah An-Nisa dan surah Al-Imran. Allah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya, maksudnya Rasul mengulangi bacaan tersebut dalam rakaat sebagaimana dijelaskan dalam Sunan Abi Daud dan selainnya. Ini disebut dalam Sunan Abi Daud dan selain daripada Sunan Abi Daud. Diriwayatkan dalam kitab-kitab Sunan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala ahadukum subhana rabbiyal azim thalatha faqad tamma ruku'uh." Artinya apabila seorang daripada kamu mengucap subhana rabbiyal azim sebanyak 3 kali, maka rakaatnya telah sempurna. Sempurna dah rakaat dia. Rakaat dia sempurna dah. Maksudnya lengkap dah rakaat dia. Tapi kalau dia baca subhana rabbiyal azim belum lagi sempurna. Tapi daripada segi hukum sah dah, tapi tidak sempurna. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum daripada kita pergi kepada perbahasan berikutnya, apa nak sebut perkataan penambahan wa bihamdi. Dalam riwayat Imam Muslim tidak ada penambahan wa bihamdi, hanya sekadar subhana rabbiyal azim dalam riwayat Imam Muslim. Namun di sana ada riwayat yang sahih yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Ada penambahan wa bihamdik, tapi dibaca subhanakallahumma rabbana. Namun di sana ada dalam riwayat Imam Abu Daud dalam kitab sunangnya, dalam riwayat Imam Abu Daud dalam kitab sunangnya. Kalau ada kitab sunang Abu Daud boleh buka. Yang mana boleh buka nombor hadis 870. Hamba ada tulis sebab hamba ada jawab masalah ni sebenarnya sebelum daripada ni. Tengok nombor hadis 870. Yang mana dalam hadis tersebut menyebut kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a qala subhana rabbiyal azim wa bihamdihi thalatha wa idza sajada qala subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi thalatha. Rasul apabila Rasul rakaat, Rasul katakan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali. Rasul sujud, Rasul kata subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Jadi perkataan wa bihamdihi ada disebut dalam riwayat Imam Abu Daud. Yang mana ketika Imam Abu Daud meriwayatkan hadis ini, pada penghujung hadis kata Imam Abu Daud lagu mana, wa hadhihi ziyadatu nakhafu an la takuna mahfuzah. Penambahan wa bihamdihi aku bimbang ia bukan mahfuzah. Maksudnya penambahan ini adalah penambahan syad. Sebab penambahan tidak ada dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim dan beberapa riwayat yang lain. Hanya ada dalam riwayat Imam Abu Daud. Di riwayat aku. Jadi aku bimbang penambahan ini adalah penambahan yang syad. Okey. Imam Abu Daud dia tidak memutuskan bahawasanya penambahan wa bihamdi adalah penambahan yang dhaif. Cuma dia bimbang sahaja. Sebab itulah kalau kita kaji di sana ada sebahagian daripada ulama mengatakan penambahan wa bihamdi adalah penambahan makbulah, penambahan yang boleh diterima. Dia termasuk dalam ziyadatul thiqah. Ada sebahagian daripada ulama hadis mengatakan penambahan wa bihamdi bukan penambahan syadz, maksudnya masih lagi boleh diterima. Namun ada sebahagian yang lain mengatakan penambahan ni adalah penambahan yang syadz, penambahan yang dhaif. Okey, atas pandangan yang mengatakan boleh diterima maka boleh kita baca. Atas pandangan yang mengatakan dhaif maka masih lagi boleh dibaca kerana kita boleh beramal dengan hadis dhaif pada bab fadailul a'mal. Sebab itulah kita dapati sebahagian daripada ulama fiqh mengatakan comel tambah sikit wa bihamdi comel. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya diriwayatkan dalam kitab-kitab sunan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dia kitab-kitab sunan ni maksud kitab sunan dia sunan. Dia sebut kalau sebut kata kitab sunan, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Imam Ibn Majah, itu di antara kitab-kitab sunan ada lagi.
Diriwayatkan dalam kitab-kitab sunan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala ahadukum." Okey, waktu kita baca dah. Diriwayatkan dalam as-sahihain. Kalau sebut kata as-sahihain, Bukhari dan Muslim, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rakaat dan sujudnya mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Mengapa ni sikit baca walaupun sekali, supaya kita pernah mengucapkan perkara yang pernah diucapkan oleh Rasulullah. Ni hak yang pernah kita sebut sebelum daripada ni. Imam Nawawi katakan, apabila sampai kepada kita sesuatu kelebihan, sesuatu amalan, maka kita kena buat walaupun sekali agar kita termasuk dalam ahli kepada amalan tersebut. Jadi antara tasbih yang dibacakan oleh Rasulullah dalam rakaat dan dalam sujud dia adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Pendek aja. Tulis kat lagi ngapa ngapa nyanyi boleh ingat tak kan dia ingat. Seterusnya apa makna subhanakallahumma bihamdik, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli? Artinya, maha suci engkau wahai Tuhan kami dan segala puji bagimu, ya Allah ampunilah aku. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Dan tasbih ni dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terlalu banyak. Boleh dikatakan setiap kali Rasul sembahyang, Rasul akan baca. Rasul baca setelah daripada turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Rasul selepas daripada turun ayat ni sentiasa Rasul baca benda ni. Sentiasa dalam sembahyang, keluar sembahyang, sentiasa Rasul baca tasbih ni. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan penaklukan kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong pakat masuk. Ketika tu fasabbih bihamdi rabbika, maka hendaklah bertasbih dengan memuji Tuhan engkau ya Muhammad. Wastaghfir, dan hendaklah mu meminta ampun. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Taala Tuhan yang Maha penerima taubat. Maka lepas daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa, bukan sekali, bukan dua kali, sentiasa terlalu banyak mengucap subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli, allahumma ighfirli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kata ulama, di antara doa, di antara bacaan yang sunat kita perbanyakkan baca pada penghujung usia adalah ni subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Sebab di doa ni, bacaan ni Rasul baca ketika penghujung usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah penghujung usia, mana penghujung usia? Umur 50 lebih, 60 lebih tu penghujung usia. Dah lah, jangan duk arak dah nak sampai 100 tahun. Umur kalau 50 lebih, 60 lebih tu penghujung usia kat garis dah tu. Baik, maka antara zikir yang benda banyak yang digalakkan kita baca, kita tingkatkan, kita perbanyakkan adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Kerana benda ni yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mati tak kena usia. Cuma kita ambil nisbah ghalib. Kadang-kadang hak yang sihat molek-molek ada pergi dulu. Hak yang muda molek-molek ada pergi dulu sebelum daripada orang tua. Tapi kita ambil hak yang adat lah. Yang adat gitulah. Umur 50 lebih, 60 lebih, tambah-tambah hak 70 lebih tu penghujung usia lah tu. Perbanyakkan baca ni. Perbanyakkan baca ni. Hak ni sabit daripada hadis yang sahih. Sehingga Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin menyebut di antara amalan hak yang perlu dipentingkan bagi orang hak yang penghujung usia adalah bertasbih serta meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana benda ni sentiasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika penghujung usia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila rakaat Rasul mengucapkan Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi. Oh ni panjang sikit nak ngapai. Lepas tu kalau nak baca dengan tulisan, nak baca warna dalam rakaat boleh lagi kan. Kalau sujud nak baca rakaat boleh lagi. Buka. Dia boleh tak? Kalau misalnya kita tengah sembahyang kita baca daripada tulisan boleh, tak ada masalah. Tapi kena jaga jangan bergerak lebih daripada 3 kali dengan
anggota yang besar. Jangan gerak 3 kali ke atas. Baca tidak menjadi masalah, sebaik-baiknya elokkanlah, tapi tidak menjadi masalah. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi. Ya Allah, untukmu aku rakaat ya Allah. Ya Allah, aku rakaat ni untukmu. Kalau kita perhati molek makna ni, maka kita akan faham sefaham-fahamnya bahawa sembahyang adalah tempat kita berbisik-bisik dengan Allah, tempat kita bermunajat dengan Allah. Ya Allah, kepadamu ya Allah aku rakaat ya Allah. Ni aku rakaat untukmu ya Allah. Wa bika amantu, dan kepadamu aku beriman ya Allah. Patu walaka aslamtu, kepadamu ya Allah aku berserah diri. Khasha'a laka sam'i, pendengaranku, wa basari, penglihatanku, wa mukhi, akalku, wa azmi, tulangku, dan wa asabi, dan sendiku, semuanya tunduk kepadamu ya Allah. Semuanya tunduk kepadamu ya Allah. Cuba perhati boleh. Allah Rabbi. Katanya diriwayatkan dalam kitab As-Sunan dengan lafaz khasha'a sam'i wa basari wa mukhi wa 'azimi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Ada sedikit penambahan wa mastaqallat qadami bihi qadami lillahi rabbil alamin. Maksudnya pendengaranku, penglihatanku, akalku, tulangku, dan apa yang diangkat oleh kedua kakiku. Ni kaki kita, jakuh apa semua sekali ni semuanya tunduk kepada Allah, Tuhan semesta alam. Allah. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Aisyah radhiyallahu taala anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rakaat dan sujudnya Rasul mengucapkan subuhun quddusur rabbul malaikati waruh. Rasul baca ni subuhun quddusur rabbul malaikati waruh. Wahai zat yang maha sempurna lagi maha suci, Tuhan para malaikat dan malaikat Jibril. Ar-Ruh adalah malaikat Jibril. Ruh di antara nama kepada malaikat Jibril. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khair, fatu tanazzalul malaikatu war ruh. Turun para malaikat dan ruh. Ruh di sini adalah malaikat Jibril alaihi salam. Baik. Ini di antara zikir yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakar bahasa Arab mengatakan subuhun dan qudusun boleh dibaca dengan harakat dhammah pada awal keduanya. Bagi dhammah ni bagi depan. Subuhun qudus. Dan boleh juga dengan fathah Kang, yang fathah boleh baca dia bagi pada atas. Subuhun qudusun boleh baca gitu. Baik. Cuma termasyhur dan terbanyak adalah harakat dhammah. Boleh baca subuhun qudus, boleh baca subuhun qudusur rabbul malaikati waruh. Baik, cuma yang masyhurnya baca dengan bagi depan. Kami meriwayatkan daripada Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata, aku solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah beruntungnya dia dapat solat bersama Rasulullah. Baginda berdiri dan membaca surah Al-Baqarah. Tidaklah baginda melewati ni melalui ayat tentang rahmat kecuali berhenti sejenak dan memohon rahmat. Siapa kepada ayat yang menyebut tentang rahmat, Rasul berhenti, Rasul terus minta rahmat daripada Allah. Allahumma arhamni ya Rabb, Allahumma arhamni ya arhamar rahimin, Allahumma arhamni. Baik. Tidaklah baginda melewati ayat tentang azab, melewati ni melalui ayat tentang azab kecuali baginda berhenti sejenak dan memohon perlindungan. Ya Allah, lindungilah aku daripada azab neraka-Mu ya Allah. Kemudian baginda rakaat yang panjangnya sama seperti baginda berdiri. Dalam rakaatnya baginda mengucapkan subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Artinya maha suci zat yang memiliki kekuatan, kekuasaan, kesombongan dan keagungan. Maha suci Tuhan yang memiliki kekuatan, kekuasaan, kesombongan dan keagungan. Dia kesombongan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang mengambil pakaian Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sujudnya baginda sallallahu alaihi wasallam juga mengucapkan seperti itu. Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal 'azamah. Ini adalah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i dalam kitab As-Sunan. Diriwayatkan pula oleh Imam Tirmizi dalam kitab Asy-Syama'il dengan sanad yang sahih. Hadis ini juga diriwayat oleh Imam Tirmizi dalam kitab Syama'il. Imam Tirmizi ada beberapa kitab. Antara kitab dia adalah kitab Syama'il Muhammadiyah.
Kitab Syama'il Muhammadiyah yang menceritakan tentang peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kitab yang terbaik dalam menceritakan peribadi Rasulullah adalah kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Rasanya jemaah masjid Flag Nubila ni rasanya pernah belajar dah kan kitab Syama'il kan? Pernah belajar dah kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Comel juga pada musim bulan Maulud baca kitab tu. Perhabis kitab tu. Baik. Tahun ni ke tahun lepas baru tahun ni tahun lepas kan? Tahun lepas kemudian jabat-jabat daerah di Terengganu kita dia buat daurah. Abu dijemput di masjid mana kat Bukit Payung tu, bawah jabat daerah Marang. Lepas tu ada ustaz-ustaz lain di kawasan-kawasan lain pula. Bagus tu. Ulama Maulidur Rasul baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Dan yang sebaik-baiknya minta ustaz-ustaz yang buat daurah tu, yang mana ustaz tersebut yang mempunyai sanad yang bersambung sehingga kepada Imam Tirmizi. Cari orang-orang yang mempunyai sanad supaya apabila lepas daripada belajar terus dapat sanad. Sanad ni maksudnya pertalian, hubungan di antara orang yang belajar dengan Imam Tirmizi. Maksudnya Imam Tirmizi meriwayatkan hadis tersebut daripada guru dia, ambil daripada guru sampai kepada Rasulullah. Baik, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah. Jadi guru-guru yang mempunyai sanad yang memberi maksud adalah guru tu pernah belajar daripada guru yang sebelum daripadanya, guru yang sebelum daripadanya pernah belajar daripada guru yang sebelumnya. Begitulah berterusan sampai kepada Imam Tirmizi. Jadi bermakna lepas daripada habis kitab tu, setiap orang yang belajar tu dia mempunyai sanad yang bersambung daripada dia sehingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terbaik. Dan alhamdulillah di Terengganu ramai ustaz-ustaz, ulama-ulama kita yang mempunyai sanad hadis sehingga sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Katanya kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Ibnu Abbas, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa ammar ruku' fa'azimu fihi Rabb." Artinya, di waktu rakaat agungkanlah Tuhanmu. Ketika murakak mu kena perbesarkan Tuhanmu, kena muliakan Tuhanmu dengan ucapan subhana rabbiyal azim. Perlu diketahui bahawa hadis di atas adalah intipati daripada kajian bab ini, iaitu mengagungkan Allah pada waktu rakaat dengan lafaz apa pun. Akan tetapi yang terbaik adalah membaca semua zikir ini apabila kemungkinan dan tidak sampai mengganggu orang lain. Jadi kita baca mana-mana pun tak ada masalah, tapi yang paling comel kita gabung belaka hak sat ni, gabung belaka. Tapi dengan syarat lah, dengan syarat kalau kita mampu, ada ruang masa. Lepas tu yang keduanya adalah tidak mengganggu orang lain. Kalau kita tu imam nak baca panjang lagu ni, ganggu orang lain pula, tak boleh dah. Kita tu imam tu imam nak baca panjang lagu ni, memang orang kerak terus dah, tak boleh jadi tu imam lah, sebab salah salah daripada segi hukum. Tu imam dia kena ra'i, makmum di belakang. Dimulakan dengan bacaan tasbih. Apabila ingin ringkas maka cukup dengan tasbih. Kesempurnaan minima terletak pada 3 kali bacaan tasbih. Namun apabila hanya melakukan sekali saja, maka telah melakukan inti dari tasbih tersebut. Sekurang-kurang 3 kali. Tapi kalau buat sekali pun tetap dapat dah ganjaran dia. Dianjurkan jika ingin meringkaskan sebahagian zikirnya, maka sekali waktu berzikir dengan sebahagiannya, dan di waktu yang lain berzikir dengan sebahagian yang lain. Kalau nak buat tak buat belaka, jadi waktu ni kita buat zikir ni, waktu ni kita buat zikir ni. Baik. Cuma kita start daripada belajar sembahyang sampai ke sekarang, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi tu lah. Dah salah ke tak? Dah salah, bukan salah, kita nak kata salah. Cuma biar kita buat pelbagai ke semua yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya demikianlah yang dilakukan pada waktu-waktu solat hingga dapat membaca kesemua zikir. Demikian juga dianjurkan pada setiap kali zikir. Selain itu perlu difahami bahawa zikir ketika rakaat menurut kami mazhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama, majoriti ulama, hukumnya adalah sunat. Namun di sana ada pandangan yang mengatakan wajib. Apabila ditinggalkan baik dengan sengaja ataupun tidak, maka solatnya tidak batal, tidak berdosa dan tidak perlu menggantikan dengan sujud sahwi. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal dan sebahagian ulama berpendapat bahawa zikir tersebut hukumnya wajib. Bagi orang yang solat hendaklah menjaga zikir ini
kerana penjelasan perintah yang terdapat dalam hadis-hadis sahih seperti hadis di waktu rakaat agungkanlah Tuhan. Allah Taala Rasulullah suruh kita mengagungkan Tuhan dalam ketika kita rakaat. Maka kita buat tuntutan syarak. Walaupun kita tinggal bukanlah sampai kepada berdosa, sampai ke batas sembahyang mengikut pandangan majoriti ulama, tapi jangan tinggal sama sekali. Dan hadis yang telah disebutkan sebelumnya agar dapat keluar daripada perbezaan pendapat para ulama rahimahumullah taala, wallahu alam. Jadi kalau kita baca maka kita keluar daripada khilaf. Sebab kalau kita tak baca maka di sana ada pandangan ulama mengatakan masalah sembahyang kita telah meninggalkan perkara yang diwajibkan. Tidak dianjurkan membaca Al-Quran pada waktu rakaat dan sujud. Tak boleh baca dengan sengaja. Dalam rakaat nak baca Quran, dalam sujud nak baca Quran, tak boleh. Melainkan kalau sekiranya berdoa dengan doa daripada Al-Quran. Tapi dengan qasad berdoa, bukan dengan qasad membaca Al-Quran. Itu tak ada masalah. Berdoa dengan doa yang datang daripada Al-Quran, boleh kita berdoa dalam sujud. Namun dengan syarat jangan kita qasad untuk membaca Al-Quran. Dalam rakaat, dalam sujud tidak boleh kita baca Quran. Rasul larang. Baca tak sengaja tu tak ada masalah. Dia hak sengaja. Hak tak sengaja bangun daripada sujud yang kedua nyebahang Fatihah. Kalau tu tak sengaja tu biasa kita pun kena. Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ke waladhdallin baru ingatlah aku duduk tahiyat. Amba biasa, amba biasa orang lain tu biasa juga sebab amba pernah dengar. Cuma kadang-kadang kita nak suka kena kat orang, kita nak suka kena kita. Dah kita sembahyang kan. Orang dia baca tahiyat budak dah setagap. Ada awan dia terlupa. Ke tak biasa kan? Biasa. Orang tu tak ada masalah, waktu tak sengaja. Namun sebahagian sejawat kami mengatakan, sejawat kami maksudnya di sana ada ulama-ulama yang menyatakan solatnya batal. Ada pandangan yang mengatakan solatnya batal kalau sekiranya dia membaca silap kita lakah, maka solatnya tidak batal. Demikian pula jika membaca surah Al-Fatihah menurut pandangan yang paling sahih. Sama juga surah Al-Fatihah kita baca dalam rakaat, kita baca dalam sujud, benda tu dilarang. Cuma adakah merosakkan sembahyang? Ada dua pandangan. Pandangan majoriti ulama tak rosak sembahyang. Namun ada sebahagian daripada ulama mengatakan solatnya batal kalau dia membaca Fatihah di dalam rakaat. Kerana Fatihah adalah rukun sembahyang. Tiba-tiba dibuat rukun dalam rakaat, sedangkan rukun Fatihah tu adalah ketika qiyam. Baik. Kita berhenti sini dululah untuk malam ni. Kami meriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim. Jadi kita rasanya untuk pertemuan kita pada malam ni sini dulu. InsyaAllah ada manfaatnya. InsyaAllah. Sekurang-kurangnya kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan tentang zikir-zikir tertentu di dalam pelaksanaan ibadat solat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita, memberi taufik kepada kita dapat kita beramal dengan apa yang kita belajar walaupun sekali, agar kita termasuk dalam ahli kepada zikir tersebut. Allah Subhanahu wa taala a'la wa alam. Allahumma haqqiqna bi ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.